Jasad dan roh adalah dua perkara yang manusia fikirkan sejak daripada kejadian lama dahulu. Dan kita sebagai orang yang membaca Al-Quran tentu sekali diberikan pelbagai petunjuk yang kita boleh tafakur. Jadi ini bagi mereka yang minat sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji-pujian bagi Allah semesta alam. Salam Aidil Fitri Mubarak min Aidin wa Faizin. Ini hari kedua kita menyambut ketiga kita menyambut Aidil Fitri. Bagi sahabat-sahabat kawan di Nusantara, itulah ucapan apek daripada Hong Kong di sini, di tepi laut. Ya, boleh kita tengok sekejap. Ini soal jasad. Kita hidup dalam jasad, iaitu untuk menikmati dunia mesti perlukan jasad. Jadi tentu sekali. Boleh lihat keadaan di sini. Mungkin biasa bagi orang Hong Kong di sini, tapi bagi kita ini luar biasa ya. Luar biasa kerana kita anggap alam ini cantik, alam ini sempurna, dan Allah sudah memberitahu kita untuk mencari cacat jalannya di alam ini. Jadi dengan petunjuk-petunjuk ayat-ayat sedemikian, marilah kita tafakur sekejap tentang apa maksudnya semua ini. Yang kita tak minta dijadikan, sekarang kita dijadikan dalam jasad. Dan ada orang percaya roh, ada orang tidak percaya roh. Ya, orang etis lah. Jadi apek dulu, sejak remaja dulu, pernah menjadi etis, iaitu pandangan bahawa roh itu tiada. Dia hanya ada kesedaran. Dan manusia ini, dia melalui kesedaran. Bila tidur, mati itu dia tidak sedar. Kalau dia mimpi itu dia kesedaran secara prasadar dan dia merasai macam dia real. Jadi banyak persoalan falsafah. Apakah hidup dalam jasad ini benar? Ikut kuantum fizik, dia ilusi. Dan tadi semalam saya terbaca pendapat Michio Kaku yang ditanya soalan tentu sekali sebagai ahli sains string teori yang masyhur, orang Jepun di Amerika, yang bila Webb teleskop teropong di angkasa lepas yang terbesar sekarang, Webb, WEBB, yang la'allakum yatafakkur, supaya manusia boleh berfikir. Ngan nguyen, good morning sir, xin chào. Come on. Oh, kawan saya dari Vietnam, where are you? Jadi bila dia tengok teleskop tu boleh memandang sehingga pada kerana kelajuan cahaya setiap tahun, dan dia mengukur sampai ratusan juta tahun sampai berbilion tahun, kerana usia alam ini atau universe yang di perasaan atau dijasadkan, yang jisimnya yang boleh dikira ialah ukuran masa tahun. Jadi bila kita tengok matahari misalnya 8 minit ya, cahaya untuk sampai ke kita. Jadi bila matahari terpadam, kita tak akan tahu sehingga 8 minit kemudian, kerana cahaya dia masih ada dan graviti dia masih ada. Itulah bukan teori tapi ukurannya. Jadi bagi satu alam yang kita katakan galaksi makin jauh makin muda, tapi terkejutnya Webb teleskop ini yang lebih power daripada Hubble teleskop boleh pandang sehingga ini semua orang Thailand, orang Picapet, amai orang luar datang, okey, mungkin bagus, tapi saya bagi dalam bahasa Melayu juga ya. Welcome, speaking philosophy for the Malay language ya. Yeah, and you can ask me anything. We're talking about the soul, the spirit, and the body, which we experience. There is a saying that you are not the body experiencing the world or spiritual world, but you are the spirit experiencing the limited world
Anda bukanlah badan jasad yang cuba mengalami yang roh kudus ke yang tinggi. Tapi sebenarnya anda daripada roh kudus, roh Allah dalam diri anda mengalami alam. Orang kata fana. Diri jasad yang fana. Bila mati kita, tamatlah alam ini. Itu bukan pendapat Sufia atau guru saya. Tetapi boleh dikira secara nyata, boleh difikirkan dengan akal yang Allah berikan. Pertama, kita roh ke tidak? Kita percaya roh. Macam mana kita tahu roh itu? Itu disuruh berfikir dan Allah kata, hanya sedikit yang tahu, bermakna ada yang tahu, mungkin kita yang sedikit itu. Kedua, jasad. Apakah ini jasad betul? Dari segi secara relatif, ya ini jasad kerana ada hukum atasnya. Kita boleh bersihkannya, kita siapkan diri kita, pakaian kemas kita pun, waduh, ambil selfie merata, bermakna inilah occupation kita, inilah tingkah laku kita, harian. Kita tengok dalam Facebook, itu nyata. Walaupun alam maya, walaupun alam waham. But for all intents and purposes, is our real world. Kita kira duit. Saya pun kira duit. Tapi di Hong Kong ni lupakan kira duit. Di Hong Kong ini, sewa rumah ini, satu malam, RM2,000. Dia pun kira murah. Kawan saya, tuan rumah ini, dia kata itu kira murah. Ya. Dan beli rumah ini 35 juta Hong Kong dollar atau 20 juta ringgit baru nak beli kondominium ini. Ya, rasa hidup sini selesa sekali ya. Jadi ini yang kita sudah tentukan. Roh ada, jasad ada. Jasad ini tidak sebenarnya kekal juga. Sel-sel ini kita pergi bilik air atau kita hembus, dia akan keluar balik ke alam ini. Kita makan, masuk balik dalam alam kita, jasad kita. Lepas tu kita sentiasa berubah. Dalam masa sebulan, 2 bulan, banyakkan sel kita sudah berubah. Bukan diri kita lagi. Tapi masih rasa kesedaran. Jadi itu minda kesedaran ke roh. Ini persoalan falsafah beribu tahun. Perlukah kita fikirkan semua alim ulama yang hebat-hebat memikirkan? Sekecil Imam Ghazali, setinggi Ibn Rushd dan sehebat Ibn Arabi memikirkan masa itu zaman kegemilangan Islam. Tapi hari ini tidak lagi difikirkan puncak kejatuhan umat. Hanya fikir benda sementara, hanya makan, minum, berak sahaja, tidur, menjaga pencen, nak duit EPF dan sebagainya. Jadi kepada saya, pemikiran itu, roh dan akal ini, ya roh, jasad, akal. Tapi sekarang kita akal mentafakur atas roh dan jasad. Roh yang kekal abadi. Bolehkah roh itu dimusnahkan? Tidak. Kerana kalau syurga ke neraka, fiha abada. Jadi sebelum ini, apakah roh itu kekal? Mesti kekal kerana kita kata roh Allah. Allah tiup daripada rohnya dan roh kudus. Kita kaji itu. Tapi jadi kontroversi kerana umat kita jahil sekali. Tak membaca Al-Quran. Tak mau ingin tahu. Tak mau bertanya. Bila diberitahu, mencemur dan memperli Cina apik tabah. Saya punya kerja menyampaikan. Bukan saya punya. Ini perkataan Roh Kudus. Bukan saya punya dari Quran. Ini jasad. Ini kiamah. Yang tulang-tulang apakah boleh dibangkitkan semula. Bukan ayat saya. Ayat daripada Al-Quran. Saya cuma mengajak berfikir dan saya senantiasa berfikir apa itu kekal, apa sebenarnya musnah. Sebenarnya musnah ialah meninggal dunia. Itu dia takrif falsafah di Cina. Tidak ada yang musnah, tidak mungkin satu yang musnah kerana tidak ada cacat celah dalam alam ini. Apa yang musnah ialah diri berpisah daripada jasad. Dikiam, dibangkitkan. Apakah jasad dibangkitkan? Atau roh dibangkitkan. Kita sebut arwah. Arwah sekian-sekian ya. Kita menemu arwah. Ini kena dipastikan. Jadi bagi mereka yang ambil anggap-anggap saja, dengar orang tua saja, dengar pendeta saja, perlu minat. Tentu sekali orang yang minat topik-topik ini tidak akan puas hati. Oh, saya dengar. Tak payah. Awak kaji sendiri. Awaklah alim ulama. Ya, kita ada internet.
boleh Google tafsir, jumpa alim ulama, bertanya mereka, ustaz, ustazah, roh kita ini di akhirat yang bangkit ke jasad kita. Itu soalan saja, bukan turun daripada orang yang ingin tahu. Ya, kalau orang cemooh kita asingkan diri, kita pergi cari mereka yang boleh memberi jawapan. Kalau datang bersaya, saya masih mengkaji dan saya bertanya. Dan kadang-kadang ada kawan yang pandai daripada Apek. Dia bagi saya jawapan. Alhamdulillah, saya terima kasih. Saya minta lagi. Ini tak payah cakap ikhlas kalau nak bagi-bagi, ya. Begitu. Ya. Jadi permasalahannya ialah berfikir tentang diri, kejadian diri. Tidakkah kamu memikirkan bagaimana dalam diri kamu dan di ufuk sana ada tanda-tanda bagi mereka yang bertakwa, ya. Bagi mereka yang yang akilu, yang berakal, yang yatafakkarun, sentiasa berfikir, yang qaumil albab, yang kaum yang mempunyai ilmu, dan juga yang akilu, yang mempunyai akal. So we are such people. We are trying to find out our existence. Kita diletakkan atas bumi dan Allah mendatangkan segala saya anggap sebagai kejadian dia, tanda dia, kehebatan dia, internet, teleskop, sains, ilmu, ialah untuk kemudahan kita. Lalu kita ni sibuk dengan rendang, sibuk dengan lemang. Boleh, no problem. Cuma ada segelintir orang sibuk dengan ilmu senantiasa. Dan Apek cuba menjadi sebahagian darinya. Bukan Apek ni asyik fikir saja macam orang gila tapi jalan. No. Apek juga pakar komputer, pakar sistem, pakar dalam soal muamalah, pakar dalam kita soal kita concern tentang sistem riba. Ya, Hong Kong di sini penuh dengan riba. Bukan saya pura-pura atau menafikan. Ini pusat kapitalis bersama dengan London, New York, Shanghai, Beijing, Jakarta, Kuala Lumpur. Penuh. Dan manusia ditindas. Kita boleh lihat di sekeliling kita. Saya prihatin, saya jumpa orang miskin, saya jumpa orang berniaga, saya jumpa orang menipu, saya jumpa orang kaya raya, dan kita golongan artisan teknokrat bernasib baik kerana apa kita sentuh pun kita bisa charge beribu-ribu konsultan. Ya, tapi di samping itu saya berjaga-jaga, saya tak mau terlibat dalam subahat, dalam judi, dalam haram, dalam sogok, dalam rasuah, dalam riba. Dan Allah yang pemberi rezeki, jadi apa saya risau. Cuma saya mau berkongsi, senantiasa mengajar umat berfikir atas keadaan dia. Mengapa diri dia itu mundur, kenapa diri dia jahil, kenapa dia emosional, kenapa mudah melata, kenapa asyik mengalah, kenapa asyik bermaaf-maafan, kenapa asyik merayu duit EPF-nya keluar. Kenapa keadaan miskin? Kenapa keadaan sakit? Kenapa makanan dia beracun? Kenapa dia berpecah belah? Kenapa dia punya ilmu tak sampai tahap yang pernah sebab tu kita lebih tinggi daripada zaman kegemilangan. Kenapa kita ukur bahawa 1000 tahun dulu ialah zaman kegemilangan? Kenapa tak ukur dalam beberapa tahun ini kita mengatasi kerana ilmu Allah ini lautan. Ilmu Allah ini kita cuma setitik. Takkan mungkin kita boleh kata itulah cukupnya mazhab kita yang sudah tutup pintu ijtihad mazhab Syafi'i, yang mazhab Imam Syafi'i tak tulis, itulah sesatu-satunya seorang bernama Muslim dan Bukhari menentukan segala peradaban Islam kita. No. Allah yang menentukan. Quran ini hidup untuk setiap zaman sehingga akhir. Al-Zafrul Shah Zafrul. Segala yang ceritakan Al-Quran adalah tentang alam diri saja. Itu yang utama perlu difahami. Ya, itu sebenarnya kerana kita melalui jasad kita yang memahati alam ini. Dan kalau kita perhati Quran betul-betul, dia berbicara dengan roh ini. Dia mengingatkan balik roh ini. Dia mengajak balik diri kita untuk memahati. Dan kiamat itu ialah kiamatnya perpisahan. Roh ini dibangkit, ditarik keluar. Walau-walau macam mana mekanismenya, tetapi itulah kita diajak berfikir. Dan saudara Zafrul tadi, ya betul kita ajak difahami. Perlu difahami, dia tegaskan. Demi masalahnya, dia ambil masa nak difahami. Kerana banyak adat. Banyak cakap orang tua, tahayu, khurafat. Masih lagi belum dilepasi. Penunggu. Dikubur belum lagi kita dapat melangkahi. Saya tahu ini dapat pengalaman sendiri. Saya dah pergi sampai Pulau Gaya, Pulau Terapung, Tinusa, Sandakan,
Sinsuran, Kota Kinabalu, dan mungkin saya akan pergi lebih Visayas, Sulu, Ternate, Malukas, Sulawesi, Makassar, di sana untuk mencari apa? Cahaya-cahaya. Juga di Afrika, di utara sampai ke mana. Ya, Syekh Sufi saya suruh bawa satu gerombolan Spanyol Muslim yang dia bawa masa di Granada untuk pergi ke Chiapas, Mexico. Kerana arwah Syekh Sufi saya kata itulah kaum terakhir akan ditemui Islam. Dan saya dah jumpa dengan dia. Dengan izin Allah, orang-orang yang disampaikan Islam. Subhanallah, bila orang menerima Islam, kita tengok perubahan dia, tapi juga ada cabaran. Sekarang kita duduk di bumi nyata. Saya sekarang di Hong Kong. Tentu sekali saya melakukan dakwah kepada masyarakat sini. Nak berdepan dengan Fir'aun macam mana? La haula quwata illa billah aliyil azim. Itu ajaran daripada Nabi diturunkan sampai Syekh Sufi saya menyatakan yang sama. Kalau kamu nak nyatakan Allah yang tremendous, Allah yang maha berkuasa, bisa mengubah begitu saja. Tapi dia berikan kita kebolehan. Dan kebolehan kita tunduk kepada ayat Allah. Dan dia berikan hikmah. Takutlah saya, sedar tentang saya. Takutlah. Dan kami kurniakan kamu Furqan. Furqan ini hikmah, ilmu. Tapi masalahnya kita tahu sedikit. Kita tak mau terima ilmu yang baru. Ketahuilah, lautan ilmu Allah tak terhingga. Macam saya tunjuk tadi. Ya. Lautan di luar sana. Lautan di luar sana. Ya. Lautan luas. Kalau kita tengok Google Map Hong Kong ni sikit itu, kalau saya hadapi itu sebenarnya menghadapi ke Hong Kong turun Vietnam. Vietnam lepas itu Malaysia. Ya, 4 jam mau terbang kapal pesawat. Dan mungkin dalam 1-2 hari ini berangkat balik ke Shenzhen, ada visa double entry, pergi ke Shenzhen dan mungkin ke Beijing, dan ada rancangan mungkin duduk lama di Shenzhen, habiskan satu sistem yang bukan duduk selamanya. Jasad ini bukan selamanya. Mesti tahu, kita pergi makan angin, waduh, sayanglah mau tinggalkan. Tapi kalau fikirkan balik, sayang tinggalkan bumi. Awak duduk di Putrajaya, awak duduk di Malaya, duduk di Indonesia. Di mana anda berada, jasad anda berada sama anda. Dan dia tidak kekal. Roh itu kekal. Jasad itu tak kekal. Dan dia adalah sementara. Jadi, apa yang awak sayang sangat duduk di manapun, meninggalkan siapapun. Kenapa awak sayang? Akhirnya kamu tinggalkan jasad diri kamu. Jasad ini yang kembali kepada tanah, DNA. Kamu tinggalkan zuriat DNA itu. Mereka sambung hidup. Ya, yang kamu ini akan pergi. Makin tua, makin reput, makin pergi. Sekarang ini sihat. Makanan mesti sihat. Halalan thayyiban. Jadi antara usaha yang dapat peluang terlibat di sini, di Beijing, di kalangan negara-negara Islam. Ada sekarang satu perhubungan dengan China. Saya masih lagi bersama dengan sahabat-sahabat yang lama usahakan ini. Saya bertemu kembali di Hong Kong di sini, dan dah lama mereka mengajak, mungkin ini masa yang sesuai kerana mereka kebetulan perlukan sistem komputer ERP. Mereka juga dah siapkan pelbagai sistem lapisan di atas. Cuma induk tu ERP. Mereka mencari-cari selama berapa tahun. Kita jumpa dia punya Sheikhul ERP, Sheikhul Cyber. Banyak mereka itu fukaha cyber juga ada ini, Sheikhul Engine sistemnya. Dan alhamdulillah, ini dengan izin Allah, kenapa mempelopori bidang ini, Allah berikan peluang, akhirnya dia punya gambaran makin jelas. Doa berapa hari lalu di masjid di Hong Kong ini, sebelum hari Aidilfitri, kan ada tulis satu nukilan dalam Facebook, apakah doa saya akan kembali ke Malaysia tamat, matilah menulis sejarah buku saya, atau saya teruskan membawa obor bersama-sama dengan jemaah di sini di China. Orang nak tanya tentang Uyghur semua. Lagi satu hal, saya akan buat sesi live lain. Banyak fitnah terhadap kerajaan China yang kita tak faham, yang kita tuduh daripada mulut orang musuh dia. Musuh China mau memusnahkan dia. Itu mesti kita tahu. Dan mesti kita sedar. Mereka akan gunakan apa saja. Macam orang nak musnahkan Malaysia. Akan gunakan, akan cucuk orang sini, cucuk orang sana, memberontak sebagainya.
Kita mengapi-apikan perkauman misalnya. Tapi kita ini mesti jadi orang lama ni tahu berfikir. Masa Libya saya dah tengok macam ni dicucuk-cucuk. Sehingga revolusi berlaku oleh Ashabab, orang pemuda-pemuda kebangkitan. Menggulingkan Saddam Hussein, menggulingkan Gaddafi. Tak boleh sebut sangat nanti kena ban. Tapi akhirnya hancur umat. Diambil, dirogol tanah mereka oleh Barat, oleh kapitalis lah. Jadi kita jangan jadi bodoh. Kita jangan jadi golongan yang tak tahu berfikir. Sejarah, banyak orang tanya saya tentang Uyghur, tentang Xinjiang. Saya nak beritahu, saya ada di sini. Hong Kong dan China, dan tentu sekali saya ada akses kepada maklumat dan mesti tahu bahawa ia akan dipintas. Tak ada orang nak beri peluang kebenaran keluar. Ya. Jadi kepada saya, kita ikut petunjuk dari Al-Quran. Bila sebut, kena ada saksi. Dengan berita CNN. Maaf cakap, bukan saksi. Awak nak percaya beriman kepada CNN, silakan. Saya tidak. Saya akan temu saksi sendiri. Baru saya buat keputusan tanpa takut apa-apa. Cuma masalahnya, maklumat itu akan dihalang. Sekarang kamu nak tahu maklumat kebenaran ke tidak? Tidak. Saya nak jadi rawi ni. Saya nak jadi lebih dari Muslim Bukhari. Yang zaman ini akan menjelajah Tibet, Uyghur, Nepal, Afghanistan, Kashmir, Punjabi. Kita ada akses. Kita ada jalan sutera. Kita ada sahabat-sahabat dari sana. Sehingga pada Israel boleh kita kunjungi. Ya, ini bagi hamba-hambanya. Kerana Allah dah janjikan. Musafir atas muka bumi. Allah akan pemudahkan. Sekian saja tafakur kita pagi ini. Apa berharap kita semua sihat belaka. Jaga makanan. Diet jangan lupa. Dan jaga iman atau petunjuk kita daripada Al-Quran bahawa Allah menjanjikan sesuatu. Bacalah Al-Quran kita. Maksudnya tajwid ini maaf saya nak cakap lah. Saya tak mau sebut, saya tak mau sentuh kerana banyak orang salah faham, banyak orang emo. Tapi bila kita baca maksud Al-Quran, kita akan dapat petunjuk daripada Allah. Itu saja. Lain tak boleh. Kerana ia adalah risalah. Ia adalah surat cinta. Bercakap kepada kitab. You baca, you akan dapat petunjuk bagi diri anda, diri masing-masing. Keluar daripada kemelut dan masalah masing-masing. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Jadi kita tidak ada daya upaya untuk mencapai apa-apa kejayaan. Melainkan Allah kita tahu. Tetapi masalahnya kita tak baca kitab pengguna, panduan pengguna yang diberikan kepada produk jasad dan roh kita, iaitu dalam Al-Quran. Terlalu sedikit kita baca. Terlalu banyak kita melata. Terlalu banyak kita mengikut kepercayaan masing-masing. Itu sebab saya beritahu grup-grup akhir zaman berjaga dari mana awak dapat hadis-hadis demikian. Takkan kamu tak mau siasat. Tapi masalahnya kita emo, kita taksub, kita percaya sekian-sekian orang, Imam Mahdi ke, Dajjal ke, Isa ke, WEF ke, Agenda 21 ke, George Soros ke, Klaus Schwab ke. Ini semua nama-nama yang disajikan kepada kita daripada berita. Berita media, tak kira kanan ke kiri, Kristian ke Katolik ke, ateis ke anarkis. Apek kata, apek di China, apek boleh sampai kepada tempat berlaku apa-apa menjadi saksi. Tapi itu benda kecil, yang benda tinggi lah. Roh Allah yang kita, roh kita, jasad kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.